Buletin Didik 24 November bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin memaklumkan keputusan permohonan pertukaran guru melalui sistem EG Tukar bagi tahun hadapan akan dikeluarkan pada 6 Disember nanti. Pemakluman itu bakal membolehkan guru-guru membuat persiapan yang sewajarnya. InsyaAllah kita akan keluarkan keputusan EG Tukar untuk pertukaran tahun hadapan pada 6 Disember 2021. Dan ini insyaAllah akan memberi ruang untuk guru-guru membuat persiapan yang sewajarnya. Beliau berkata demikian melalui perkongsian di laman media sosial Facebook. Sebelum ini, Kementerian Pendidikan KPM telah menambah baik urusan pertukaran guru dengan mengguna pakai sistem EG Tukar yang membenarkan permohonan dibuat secara berterusan berbanding hanya 2 kali setahun. Menerusi sistem itu, pertukaran guru akan dilakukan berasaskan pada kekosongan di negeri-negeri lain dan bukan hanya tertumpu di negeri yang dipohon. Ia sekaligus mengambil kira kebajikan guru-guru sebagai keluarga Malaysia pada masa sama meningkatkan jumlah guru yang akan ditukarkan. Dalam pada itu, ketika sidang Dewan Rakyat berlangsung siang tadi, Datuk Dr. Mah Hang Sun menjelaskan pemindahan guru adalah berdasarkan 3 prinsip asas. Menjawab soalan Ahli Parlimen Sarike Wong Ling Biu, 3 prinsip asas itu ialah kekosongan jawatan, keperluan option serta kepentingan dan keperluan perkhidmatan. Dalam hal ini, permohonan pertukaran boleh dibuat berdasarkan kepada beberapa kategori iaitu kategori kesihatan, kategori keselamatan, kategori mengikut pasangan dan kategori yang lain-lain. Oleh yang demikian, pertimbangan permohonan pertukaran guru dibuat berdasarkan kepada prinsip asas dan kategori permohonan yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekod kementerian dari 2017 hingga 2021, seramai 1,023 guru yang berasal dari Sarawak telah diluluskan pertukaran dari Semenanjung ke negeri tersebut. Malaysia meraih 6 emas, 6 perak dan 4 gangsa dalam pertandingan akhir Global IT Challenge yang disertai murid berkeperluan khas MBK. Bukan itu saja, adik Chin Zi Hang telah dipilih sebagai Global IT Leader, manakala guru pembimbing Fatil Khair Muhammad menerima anugerah Outstanding Contribution Award. Pertandingan akhir Global IT Challenge anjuran Korea Selatan berlangsung pada 20 dan 21 Oktober lalu secara dalam talian. Ia melibatkan 500 peserta dari 14 negara. 134 MBK menyertai acara yang dipertandingkan, antaranya e-Life Map, e-Tool Excel, e-Tool PowerPoint, e-Contents dan e-Creative. Kementerian Pengajian Tinggi KPT memberi fokus kepada 2 strategi utama dalam memastikan kebolehpasaran graduan di negara ini. 2 langkah yang diberi penekanan ialah program peningkatan kemahiran dan latihan semula, reskilling and upskilling selain pemerkasaan agenda kebolehpasaran graduan. Oktober 2021, di bawah strategi reskilling and upskilling, KPT giat melaksanakan latihan khusus untuk graduan IPT dari tahun 2019 yang masih belum bekerja. Menerusi program intervensi, KPT mengenal pasti graduan dan program pengajian yang mempunyai kebolehpasaran rendah. Pihaknya juga giat menjalankan program latihan industri berstruktur yang menawarkan penempatan di industri secara kekal kepada pelajar yang mengikuti latihan industri. Dan yang ketiga, membangunkan pelan strategik kebolehpasaran graduan 2021-2025 sebagai usaha untuk memastikan pelaksanaan program kebolehpasaran yang lebih tersusun dan memberikan keberhasilan graduan yang lebih holistik dan seimbang. Dalam memperkasakan agenda kebolehpasaran graduan, KPT menyemak dan menambah baik secara berkala kandungan modul dan program akademik yang ditawarkan dengan mengambil kira input dari industri, jabatan dan agensi berkaitan. Ini bagi memastikan program yang ditawarkan sejajar dengan keperluan guna tenaga negara. Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media FKPM Universiti Teknologi Mara memeterai memorandum perjanjian persefahaman bersama 11 institusi dan organisasi. Ia bertujuan menambah baik pengajaran dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pertukaran kepakaran.
Majlis disempurnakan oleh Naib Chancellor UiTM Profesor Dr. Roziah Muhammad Jano, disaksikan Dekan FKPM Profesor Madya Dr. Masila Hamzah. Antara 11 institusi dan organisasi terlibat ialah University of Central Punjab, Sinar Karangkraf, Malaysian Press Institute MPI, Science of Life Studies 24/7 dan The International Institute of Knowledge Management Sri Lanka. Komitmen ini membantu FKPM bekerjasama erat secara aktif dalam beberapa bidang utama, melibatkan program akademik, penyelidikan dan meningkatkan pengambilan ahli akademik antarabangsa. Secara tidak langsung, ia memberi nilai tambah kepada staf akademik dan kesediaan graduan sebelum memasuki alam pekerjaan. Adalah outcome daripada ini adalah merupakan satu usaha Bertemu kembali, 97.5% guru sudah lengkap vaksinasi COVID-19 setakat 31 Oktober lalu. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mah Hang Sun berkata, jumlah guru telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin pula adalah 99.04%. Mengenai tindakan yang akan diambil terhadap guru yang enggan ataupun anti vaksin ini, ianya akan berpandu kepada arahan yang telah tak akan dikeluarkan oleh JPA. Beliau menjawab soalan di Dewan Rakyat hari ini mengenai jumlah guru yang sudah menerima vaksin COVID-19. Dalam pada itu, Datuk Dr. Mah memaklumkan mana-mana pihak yang ada maklumat mengenai layanan didakwa diskriminasi terhadap guru yang enggan menerima vaksin boleh melaporkan perkara itu kepada Kementerian Pendidikan. Jelas beliau, menjadi keutamaan KPM untuk sentiasa memberi keutamaan kepada kebajikan guru dan murid serta semua warga pendidikan. Dalam pada itu, 2,603,148 individu atau 82.7% daripada populasi remaja di negara ini lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19. Menurut data COVID Now, 2,760,656 individu atau 87.7% golongan itu telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi populasi dewasa pula, lebih 22 juta individu atau 95.8% telah lengkap vaksinasi, manakala 98% individu menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19. 135,631 dos vaksin diberikan semalam, membabitkan 10,473 suntikan dos lengkap. Ia merangkumi 5,233 menerima dos pertama dan 119,925 pula mendapat suntikan dos penggalak. Ini menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan meningkat kepada 52,232,576. Dalam perkembangan berkaitan, Pfizer dan BioNTech mendakwa vaksin COVID-19 keluaran syarikat itu kekal 100% berkesan terhadap kanak-kanak berumur 12 hingga 15 tahun 4 bulan selepas dos kedua. Data baru membabitkan 2,228 peserta percubaan itu dilihat akan membantu menyokong permohonan mereka untuk kelulusan penuh di Amerika Syarikat dan seluruh dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Pfizer, Albert Bourla, dalam satu kenyataan berkata tiada kebimbangan keselamatan yang serius terhadap individu berkenaan sekurang-kurangnya 6 bulan selepas dos kedua. Data tambahan ini jelasnya akan memberi keyakinan lanjut terhadap profil keselamatan dan keberkesanan vaksin mereka dalam kalangan remaja. Pihaknya juga berharap dapat berkongsi data itu dengan Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat, FDA, dan pengawal selia lain. Baiklah, bagi menangani jenayah pengantunan terhadap kanak-kanak atau child grooming, 100 penjawatan tambahan telah diwujudkan pasukan polis Diraja Malaysia PDRM. Langkah itu dilihat bagi membantu usaha pencegahan pantas dan jenayah ditangani segera.
Kita mengucapkan tahniah juga apabila kerajaan baru ini telah meluluskan sebanyak 13 juta ringgit kepada bahagian D11 Polis Diraja Malaysia dan mewujudkan 100 penjawatan. Ini sebenarnya adalah sangat membantu dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan jenayah terhadap kanak-kanak ini. Dan kita insya-Allah kita mengharapkan dengan adanya pertambahan jawatan dan peruntukan yang telah disediakan oleh kerajaan ini sebagaimana yang dicadangkan oleh Berhormat tadi supaya ditambah baik untuk kita memastikan supaya isu-isu berkaitan dengan jenayah seksual terhadap kanak-kanak ini kita dapat bendung bersama insya-Allah. Terima kasih Menteri. Jelasnya kesalahan pengantunan kanak-kanak juga telah dimasukkan ke dalam Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang telah digubal. Antaranya memasukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun selain boleh dihukum dengan sebatan. Bagi saya adalah penting. Sekiranya lah ini yang masalah kita. Tahukah anda tenaga yang dihasilkan oleh matahari kepada bumi untuk tempoh sejam boleh mencapai keperluan penggunaan tenaga secara global untuk tempoh setahun? Kita hanya mampu memanfaatkan 0.001% daripada tenaga tersebut. Tenaga solar boleh diperbaharui dan tidak akan habis, tidak seperti beberapa sumber tenaga yang lain. Tenaga solar akan sentiasa boleh dihasilkan selagi wujudnya matahari. Dengan menggunakan tenaga solar di rumah, kita dapat mengurangkan pembebasan gas karbon. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, panel solar mempunyai kecekapan serendah 10% saja, bermakna hanya 10% tenaga yang diserap dari matahari diubah menjadi elektrik. Kini, panel solar mampu menukar sekitar 20% tenaga. Tenaga solar boleh digunakan untuk pelbagai tujuan, daripada menjana elektrik kepada menjana haba. Masih bersama Buletin Didik, misi memusnahkan asteroid menggunakan kapal angkasa dilancarkan Agensi Aeronautik dan Angkasa Lepas NASA. Ia bagi mengelak ancaman batu angkasa gergasi itu menggugat kehidupan di bumi. Syarikat milik Elon Musk, SpaceX, menerusi ciapan Twitter rasminya terdahulu memaklumkan semua sistem dan cuaca kelihatan baik untuk pelancaran Falcon 9. Ia berlepas dari pangkalan angkatan angkasa Vandenberg di California pada jam 10.21 malam waktu tempatan. Ujian pengalihan asteroid berganda, DART, adalah eksperimen bukti konsep sebenar. Projek bernilai $330 juta atau 1.4 bilion ringgit itu diletakkan sasaran untuk mengubah sedikit trajektori asteroid anak bulan Dimorphos sekitar 160 meter. Ia mengelilingi asteroid yang lebih besar dipanggil Didymos berdiameter 762 meter dan kedua-duanya mengorbit matahari secara bersama. Sistem asteroid binary berada pada jarak 11 juta kilometer dengan bumi, iaitu titik terdekat yang pernah direkodkan. Saintis terkemuka NASA Thomas Zurbuchen berkata setakat ini bumi tidak menerima ancaman asteroid berkenaan, namun tergolong dalam kelas objek dekat bumi NEO atau asteroid dan komet dalam jarak 48 juta kilometer. Kini terdapat 10,000 asteroid berhampiran bumi yang diketahui bersaiz 140 meter atau lebih besar. Bagaimanapun tiada satu yang berisiko untuk menghentam bumi dalam tempoh 100 tahun akan datang. Penduduk Denmark kembali mengunjungi salah satu taman tema paling tua di dunia, Tivoli Gardens. Selepas terpaksa ditutup 2 minggu sebelum Christmas tahun lalu akibat COVID-19, tarikan pelancongan berusia 178 tahun itu dibuka kembali beberapa hari lalu. Tivoli yang terletak di Copenhagen lazimnya dibuka sepanjang musim sejuk sehingga awal Januari. Dengan keluasan lebih 82,700 meter persegi, ia menempatkan kira-kira 1,000 batang pokok serta dihiasi dengan puluhan ribu perhiasan Christmas sepanjang 3.5 kilometer. Kemuncak tarikan adalah pada waktu malam ketika seluruh taman dipenuhi dengan cahaya lampu. Difahamkan penganjur memasang jutaan lampu untuk memeriahkan suasana. We live in a dark country during the winter time, so it's nice with all the lights, and because the sun goes down around 3 o'clock here, so it's very cozy and Christmassy. Yeah, it's just getting in the right Christmas spirit, I think. Yeah, it's very cozy, and yeah, you just get a nice, Christmas feeling when you're here.
Kebiasaannya, taman ini menerima kira-kira 1 juta pengunjung setiap tahun. Sudah tentunya pihak Tivoli mengharapkan musim yang lebih baik kali ini selepas berdepan kerugian kerana tidak beroperasi tahun lalu. Tahun ini dengan Corona Pass yang diperkenalkan pihak berkuasa Denmark, pengunjung dapat menikmati semula kemeriahan musim sejuk dan cuti hujung tahun bersama keluarga. Di Australia, migrasi ketam merah di Christmas Island sememangnya jadi tarikan setiap tahun. Jutaan ketam merah mula keluar dari habitat hutan menuju ke laut sebaik pulau itu memasuki musim hujan. Setiap kali Taman Negara Christmas Island mengambil masa berbulan-bulan lamanya untuk membuat persiapan, antaranya meletakkan penghadang jalan dan papan tanda bagi membolehkan ketam-ketam tersebut melalui jambatan khas yang disediakan. Haiwan ini dijangka bertelur pada hujung bulan nanti dengan setiap ketam betina boleh mengeluarkan sehingga 100,000 telur ke lautan. Anak-anak ketam yang dilahirkan kemudiannya kembali ke pantai selepas sebulan sebelum kesemuanya berpindah semula ke hutan. Sukan, skuad hoki remaja negara sedang mengharungi aksi pertama peringkat kumpulan di kejohanan Piala Dunia Remaja Lelaki 2021 berlangsung di Stadium Kalinga, Bhubaneswar, India. Malaysia ketika ini dijadual sedang menentang Chile. Walaupun berdepan tempoh persiapan yang singkat, pasukan hoki remaja dilihat tetap bersemangat ketika mengharungi sesi pemanas badan terakhir beberapa jam sebelum perlawanan bermula. Meskipun tewas 1-0 kepada Belanda dalam aksi pemanas badan sebelum ini, ia tidak melunturkan semangat barisan pemain bimbingan Wallerstad. Sebaliknya, perlawanan persahabatan kedua bertemu Argentina yang berkesudahan seri 1-1 dilihat mampu memberi gambaran awal kepada persiapan skuad negara untuk bertemu Chile. Hari ini kami telah buat meeting dan kami juga fokus game dan kami membuat persiapan dari sekarang untuk game kami pada hari esok. So harap bila kami main esok kami dapat melakukan yang terbaik untuk negara dan harap kami boleh mencapai kemenangan . Selepas Chile, skuad negara bakal berdepan tugas getir menentang naib juara edisi 2016 Belgium. Ia disusuli aksi terakhir kumpulan A menentang Afrika Selatan sehari kemudian. Perkembangan bola sepak Liga Juara-Juara Eropah, Michael Carrick lulus ujian sulung selaku pengurus sementara Manchester United apabila membawa pasukan itu ke saingan kalah mati menentang Villarreal di arena lawan. United menang 2-0. Sememangnya bebanan amat tinggi buat Carrick 40 tahun untuk memulihkan reputasi buruk Manchester United yang membawa kepada pemecatan Ole Gunnar Solskjaer. Ada perubahan yang dilakukan Carrick apabila menyenaraikan Van de Beek dan Jadon Sancho dalam kesebelasan utama. Meskipun diasak hebat, United berjaya menyerap tekanan tuan rumah. Tindakan Carrick memasukkan Marcus Rashford dan Bruno Fernandes pada babak kedua juga menyaksikan kebangkitan United. Penyokong tuan rumah di Stadium El Madrigal tersentak apabila United meraih 2 gol di penghujung perlawanan. Masing-masing menerusi penyerang sensasi Cristiano Ronaldo dan Sancho pada minit ke-78 dan 90. Kemenangan 2-0 mengukuhkan kedudukan United di tangga teratas kumpulan F dengan 10 mata dan lebih penting mara kesaingan kalah mati. Beralih tumpuan ke Liga Juara-Juara Asia ACL, wakil Arab Saudi Al Hilal berjaya muncul juara buat kali keempat menumpaskan kelab Korea Selatan Pohang Steelers 2-0. Kejayaan itu menjadikan mereka kini kelab paling berjaya di benua Asia. Berlangsung di Stadium Antarabangsa King Fahd, lebih 50,000 penyokong hadir menyaksikan pertemuan Al Hilal menentang Pohang Steelers dan nyata reputasi Al Hilal terbukti seawal 17 saat permainan bermula menerusi rembatan Nasir Al-Dawsari sebelum Musa Marega memuktamadkan kemenangan Al Hilal.
Dengan keputusan 2-0, Al-Hilal pastinya berbangga dengan koleksi 4 trofi sekaligus menjadikan mereka kelab paling berjaya di peringkat benua Asia. Untuk rekod, Al-Hilal pernah muncul juara pada edisi 1991, 2002 dan 2019. Baiklah, paparan pasar Christmas di Frankfurt mengakhiri buletin didik. Meskipun kurang pengunjung akibat gelombang baru COVID-19, persiapannya tetap meriah. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.